Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan rahmat Allah sepanjang kehidupan kita ini. Dan alhamdulillah pada petang ini dengan keizinannya juga kita insya-Allah berlintas langsung daripada Jabatan Mufti Negeri Kelantan ini untuk sama-sama kita berbicara tentang satu kewajipan ataupun suatu ibadah yang mana tidak sampai 1 bulan daripada sekarang kita akan bertemu dengan Hari Raya Aidil Adha, yang mana muslimin muslimat sekalian, Hari Raya Aidil Adha merupakan antara perayaan besar dalam Islam, yang mana satu ibadat yang menjadi satu ibadat utamanya ialah berkenaan dengan kita disunatkan untuk melakukan penyembelihan ataupun korban binatang ternakan tertentu, yang mana tuan-tuan sekalian ke arah penyempurnaan ibadat tersebut. Maka pada petang ini Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan akan berlintas langsung dengan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mendapat pencerahan, untuk sama-sama kita bertanya kepada sahib samahah atau mufti tentang apa-apa yang tersirat ataupun apa yang perlu pada pencerahan pada petang ini. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, sesuai dengan keadaan kita pada masa ini, yang mana tuan-tuan sekalian mungkin sedikit berbeza perayaan kita pada tahun ini, yang mana kita masih lagi di apa yang kita sebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini, yang mana perayaan pada tahun ini tentunya terarah kepada pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri. Untuk itu tuan-tuan sekalian, pada petang ini insya-Allah kita akan berlintas langsung dengan Yang Berhormat Sahibus Samahah Datuk Muhammad Syukri bin Muhammad, Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, selama 1 jam ini untuk siri pertama untuk minggu ini, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan lanjutkan untuk siri kedua ini. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, untuk tidak melengahkan masa pada petang ini, saya dengan hormat ta'zimnya menjemput dan persilakan Sahibus Samahah Datuk Mufti untuk memberi ucapan muqaddimah pertemuan kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi at-taqarrub ilaihi bidhabhil qurban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Naim. Seperti yang telah diberi gambaran awal tadi, bahawa kita akan menyambut perayaan agama kita, iaitu Hari Raya Korban. Korban ini dah jadi bahasa kita. Kita sebenarnya
Kalau dalam bahasa yang lain disebut juga sebagai udhiyah. Jadi kurban juga disebut sebagai udhiyah. Udhiyah ini tidak asing bahasa ini kepada kita, iaitu kita sering menyebut waktu duha. Waktu duha maknanya bermula daripada waktu duha inilah kita memulakan korban kita, atau memulakan buat sembelihan terhadap haiwan korban kita apabila matahari sudah meningkat ataupun naik, maka dipanggil waktu duha. Korban ini, kalau kita lihat dari segi hukum syaraknya, ialah sembelihan yang kita lakukan terhadap haiwan al-an'am. Bukan semua haiwan, ya. Haiwan al-an'am kalau di tanah Arab banyaknya ialah al-ibil, iaitu unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Sembelihan ini bertujuan untuk taqarrub ilallah, untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaraba, kurban. Jadi maknanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah, sebagai suatu persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebut ibadah, jangan sampai kita mengatakan upacara, ya. Kita bukan upacara, ya, bukan seremoni. Tetapi dia merupakan ibadah. Sejarah korban ini sebenarnya memang paling awalnya ialah berlaku kepada anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Masing-masing telah mempersembahkan korban. Habil mempersembahkan korbannya dan Qabil mempersembahkan korbannya. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq iz qarraba qurbanan. Itu perkataan qarraba qurbanan. Bacalah wahai Muhammad kepada mereka cerita yang benar, mengenai dua orang putera Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil, ataupun Qabil ya abangnya, Habil adiknya, yang berlaku dengan sebenarnya, bukan cerita dongeng ini, iaitu ketika kedua-duanya mempersembahkan, kedua-duanya berkorban, suatu persembahan korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Al-Quran menceritakan bahawa dua orang ini satu saja yang diterima korbannya, ya, lalu diterima korban salah seorang. Dalam tafsir-tafsir menyebutkan korban yang dilakukan oleh Habil diterima Allah Subhanahu Wa Taala, manakala Qabil tidak diterima. Itu sejarah awal. Kemudian sejarah yang berikutnya ialah berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putera baginda, iaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk mimpi. Dan kita tahu dalam pengajian akidah ataupun pengajian ilmu akidah kita, bahawa mimpi para nabi ini adalah wahyu,
tapi bukan secara didatangi oleh malaikat, tapi dalam bentuk mimpi. Jadi mimpi para nabi adalah mimpi yang benar, mimpi yang sahih. Memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelihkan anak baginda ataupun putera baginda yang ketika itu masih kanak-kanak lagi. Dan inilah dan kita tahu bahawa perintah korban ini, iaitu menyembelih anak ini, satu tugas yang sangat berat kepada seorang ayah, seorang bapa, kerana maklum saja bahawa Nabi Ibrahim belum mempunyai anak lagi, yang seorang puteranya ini saja, iaitu Ismail. Datang perintah supaya menyembelih. Ini satu ujian. Memang ujian ini akan datang pada sesiapa saja. Lebih-lebih lagi para nabi. Para nabi memang adalah mereka yang paling banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah sembelih anak ini adalah perintah yang keras, ya. Tetapi kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala uji seseorang itu berdasarkan kemampuan. Dan kita pun selalu berdoa supaya Allah menguji kita kadar kemampuan kita. Jangan sampai kita tak mampu. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepatuhannya dan berbincang dengan puteranya untuk melakukan sembelihan ini. Dan Ismail, putera Ibrahim ini, dengan senang hati menerima tugas ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini menukarkan semasa pelaksanaan itu, ditukarkannya, iaitu Nabi Ismail tidak disembelih oleh ayahandanya, tetapi sebaliknya Allah menukarkan dengan seekor haiwan lain, seekor haiwan, iaitu kibas. Ini daripada sinilah kita terus melaksanakan korban dengan menyembelih unta, lembu, kambing, kerbau, kibas dan sebagainya. Ada beberapa persoalan di sini, ada rahsia di sini. Kenapa Allah menukarkan daripada sembelihan manusia kepada haiwan? Ini satu signal sebenarnya. Ini satu isyarat kepada kita bahawa kita adalah tidak dibenarkan sama sekali menumpah darah manusia sesama manusia tanpa hak. Jadi kita tak boleh menceroboh darah seseorang. Jadi kerana itulah ditukar kepada haiwan, iaitu kibas. Jadi sebelum ini memang, dan zaman kita ini pun, manusia sewenang-wenangnya mudah menceroboh darah manusia lain, membunuh sesuka hati begitu. Tetapi inilah isyarat daripada Allah bahawa manusia itu darahnya adalah perlu dijaga. Lalu ditukar dengan haiwan, lalu disembelih haiwan. Ini pun ada isyarat, ini pun ada signal bahawa kita yang korbankan lembu, yang korbankan kambing, yang korbankan biri-biri, yang korbankan unta ini perlu sedar bahawa yang kita korbankan itu, haiwan yang kita korban itu adalah haiwan, iaitu binatang. Maka sifat-sifat kebinatangan itu mesti dibunuh. Maknanya jangan biarkan sifat kehayawanan ataupun kebinatangan bersarang ada dalam tubuh kita. Kalau kita sudah membunuh haiwan, artinya kita membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Jadi hari raya kita ini kita panggil hari raya Rabbani, iaitu ada kaitan secara langsung dengan Allah, ada kaitan secara langsung dengan agama yang kita sebut hablullah, ya, tali Allah. Kita kena berpegang pada tali Allah. Oleh kerana itu kita tak boleh
nak suka-suka ikut nafsu kita. Kita kena rayakan mengikut syariat. Kita bukan raya mengikut hawa nafsu. Itu perbezaannya hari raya kita dengan hari raya orang lain. Orang lain mungkin berhari raya mengikut nafsu untuk bergembira secara nafsu, tapi kita bergembira mengikut syariat. Jadi sebarang tindakan kita berhari raya dan selepas hari raya, kita jangan jadi manusia yang biadab. Kalau kita membunuh orang, itu sebenarnya kita sudah jadi manusia yang biadab. Kalau kita menghidupkan budaya kebinatangan dalam tubuh kita, dalam diri kita, maknanya kita sudah menghidupkan budaya biadab. Yep. Haiwan ini memang biadab dia. Sebab hidup secara nafsi-nafsi, aku-aku, ya. Siapa yang kuat dialah yang menang. Kalau kita tengok filem-filem mengenai geografi yang berhubung dengan binatang ini, kita boleh tengok yang kuat ular makan katak, katak makan kekatu, begitulah. Jadi pemangsa dan mangsa. Tapi kita Islam, bila kita nyambut hari raya, kita berkorban, kita sebenarnya adalah dididik supaya memanusiakan manusia. Jangan manusia menjadi haiwan, manusia menjadi bersifat kebinatangan. Kalau kita kata ada di kalangan orang Islam yang sanggup menodai anak sendiri, itu sudah manusia bersifat kebinatangan. Sebab yang sanggup melakukan begini ialah hanya haiwan. Kita ada peraturan, kita ada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persoalan lagi yang kita perlu isi hari raya kita ini dengan takbir. Kita isi hari raya kita ini dengan sembahyang sunat hari raya. Jadi itu hari raya kita. Dan saya sebut tadi bahawa korban ini adalah memanusiakan manusia itu. Kita lihat daging-daging yang kita korban itu mesti diagih-agihkan kepada mereka yang memerlukan, iaitu fakir miskin. Ini memanusiakan manusia ini. Ya, kita rasa terpanggil bagaimana penderitaan orang-orang miskin. Jadi itu yang dikendaki oleh perayaan ataupun hari raya Idul Adha, hari raya korban. Kalau kita dapat hidup suburkan budaya manusia ini, kita akan berjaya menyambut hari raya kita sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Dan satu lagi, hari raya korban ini ialah kita menyambut hari kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku sempurnakan agamamu. Jadi kita lihat di situ, kita setiap kali kita menyambut Idul Adha, sebenarnya kita menyambut hari kesempurnaan Islam. Ini yang perlu sama-sama kita ingat, bahawa Islam, agama kita ini adalah agama yang syumul, agama yang mencakupi pengajarannya kepada setiap aspek kehidupan kita. Sama ada apalah dalam bentuk ibadah, muamalat dan sebagainya. Ini agama yang lengkap, agama yang tidak ada cacat celahnya. Itu kita kecewa bila ada di kalangan orang Islam nak meninggalkan agama Islam, nak mencari agama di luar Islam, padahal yang agama di luar Islam itu mereka sendiri pun tak berapa faham. Tetapi
kita pada menyambut hari raya ini, kita sama-sama kena fahami bahawa kita sedang menyambut hari ulang tahun kesempurnaan Islam. Terima kasih saya persembahan Datuk atas ucapan pembukaan yang menunjukkan kepada kita tentang kelebihan dan kualiti ibadah melalui ibadah korban ini yang perlu kita bicarakan. Jadi muslimin sekalian, sebenarnya kita akan buka ruangan persoalan atau soal jawab di mana tuan-tuan boleh menanyakan soalan di ruangan komen ataupun terus WhatsApp pada kalian di talian saya 019944690 untuk dijawab oleh saya bersama kepada kami. Saya telah pun menerima beberapa soalan melalui WhatsApp sekejap tadi, yang mana kita akan kumpulkan dan kita akan cantumkan beberapa persoalan untuk dijawab pada petang ini. Jadi untuk pertamanya saya akan ajukan 3 persoalan kepada saya bersama Datuk. Yang mana soalan pertamanya berkaitan dengan apakah dibenarkan untuk kita ni buat korban bagi ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Sebagai contoh, nak buat korban diniatkan kepada ibu bapa dan sebagainya. Yang kedua, kadang-kadang pihak surau ataupun masjid menerima sumbangan lembu daripada pihak tertentu lah. Contoh yang berhormat ataupun orang sangat yang menderma menyumbang seekor lembu kepada surau. Apakah surau ataupun masjid boleh untuk jual ataupun untuk buat bahagian korban pada mereka yang ingin berkorban? Yang ketiganya, baru-baru ini kita dihebohkan dengan satu iklan tentang bahagian lembu yang bernilai RM30,000 untuk satu bahagian, yang mana yang lembu dinamakan lembu Wagyu. Soalannya, apakah mana yang lebih baik kita melakukan korban satu bahagian lembu Wagyu yang bernilai RM30,000 ataupun kita sumbangkan duit tersebut untuk orang ramai yang mana membolehkan ramai yang boleh membuat korban hasil daripada sumbangan kita. Silakan tu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Ada beberapa persoalan yang dikemukakan oleh pendengar kita melalui WhatsApp. Soalan pertama saya cuba jawab, iaitu saya ingin nyatakan bahawa tidak harus korban bagi pihak orang yang masih hidup tanpa keizinannya. Katakanlah seorang anak itu dia nak korban untuk ibunya yang masih hidup ataupun untuk anaknya yang masih hidup. Kalau dia nak korban juga perlu mendapat keizinan. Jadi kalau tidak mendapat keizinan, tanpa keizinan, maka tidak harus korban bagi pihak orang yang masih hidup tanpa keizinan. Itu satu persoalan. Maknanya kalau
anak duduk di luar negara misalnya, abah tolong korbankan untuk saya, itu dia sudah izin. Tetapi kita pandai-pandai sebagai ayah ni, ini nak tolong korban kepada anak sianu-sianu yang berada di negara sekian-sekian, maka tidak sah, ya. Karena itu dikatakan tidak harus. Jadi kalau nak harus, minta izinlah daripada orang yang kita berniat untuknya itu. Itu satu. Soalan yang kedua, ini barangkali persoalan yang ditanya tadi, iaitu untuk ibunya yang telah meninggal dunia, maka jawapannya tidak harus untuk berkorban bagi pihak orang yang telah mati. Boleh kalau si mati itu pernah berwasiat. Maknanya si mati berwasiat, kalau aku mati nanti tolong korban kat aku, kata. Maka ketika itu boleh. Tapi kalau dia sudah mati, dia tak pernah berwasiat, maka tidak harus bagi orang yang masih hidup ini berkorban untuknya. Baik, jalan penyelesaiannya, kalau kita nak buat juga kebajikan kepada si mati, katalah ibu kita ke, ayah kita ke, datuk nenek kita ke, kita berkorban, kita yang berniat korban, kitalah yang berkorban, tetapi pahala korban itu kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada si mati. Itu boleh. Tapi kalau kita nak korban atas nama si mati, maka itu tidak dibolehkan kerana dia tidak ada wasiat. Jadi kerana itu kita perlu hati-hatilah dalam masa berkorban ini. Kalau teringin nak beri pahala kepada si mati, maka kita korban atas nama kita, kita yang berniat. Tetapi ya Allah, ya Tuhanku, pahala korban aku ini aku hadiahkan, aku sedekahkan kepada si mati, ibuku, bapakku, datuk nenekku dan sebagainya. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua saya tak berapa ingat dah tu. Soalan yang kedua tadi Tentang lembu sumbangan. Lembu sumbangan. Sumbang kepada masjid, masjid buat rebal. Dia apa tu, kalau kita nak menyerahkan niat kepada wakil kita, kita kenalah berniat kepada ahli. Jadi kalau seorang itu wakil kepada imam masjid, bolehlah. Sebab dianya orang Islam, dia sudah mumayyiz, ya. Jadi kalau kita nak menyerahkan lembu kepada masjid, tapi kita tidak wakilkan kepadanya, itu kitalah yang nak memberi, itulah kena niat. Korbannya pihak masjid hanya menyembelihkan saja, dan diagih-agihkanlah kepada sesiapa. Tetapi yang dapat pahalanya ialah yang menderma lembu itulah. Tapi kalau dia derma lembu itu kepada masjid, tentulah masjid ini tak boleh berniat. Yang boleh berniatnya imam ke orang-orang duduk dalam jawatan kuasa masjid itu. Jadi pihak yang nak menderma ini kena wakilkan ataupun sedekahkan lembu-lembu itu kepada orang-orang tertentulah. Kerana atas nama masjid begitu, maka masjid tidak mampu berniat untuk berkorban. Jadi kerana itu kita harus memahami bahawa menyerahkan niat kepada wakil itu pertama orang Islam. Jadi masjid itu walaupun betul masjid Islam, tapi dia bukan orang. Kalau serah kepada jawatan kuasa masjid, kita kena wakilkan ataupun hadiahkan kepada pihak jawatan kuasa masjid itu. Ada orangnya, bukan kepada masjid, kepada orangnya, iaitu ahli jawatan kuasa masjid itu, imam ke, setiausaha ke,
Jadi itu ya untuk membolehkan. Kemudian soalan yang ketiganya ialah Lembu 30,000. ini satu isu baru ya. Lembu yang agak mahal harganya. Kalau kita lihat dari segi syarat dalam syarat nak korban ini yang dihadapkan untuk berkorban ni pertamanya orang Islam, yang keduanya orang sudah akil dan baligh, kemudian yang ketiganya istita'ah, iaitu ada kemampuan. Jadi orang ni dia mampu ni nak beli 30,000 satu bahagian misalnya, dia mampu. Tetapi dalam fiqh kata kalau orang macam ni beli lembu 30,000 satu bahagian, dia orang Islam, dia akil baligh, dia mampu, sahlah dari segi syarat. Tetapi kita kena lihat dari segi roh korban itu, spirit korban itu apa dia. Spirit korban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun pernah menegaskan bahawa Allah tidak terima bukan darah, bukan daging itu yang nak diterimanya, ialah dinilai dari segi takwanya. Jadi adakah dengan membeli 30,000 satu bahagian ini ada nilai takwa di situ? Kalau ada pun menimbulkan persoalan. Satu bahagian 30,000, lebih baik beli beberapa ekor lembu dan diberi kepada yang lebih ramai. Jadi kalau satu bahagian itu hanya 7 kilo, harganya 30,000, nampak ada unsur pembaziran. Ya. Satu bahagian harga 30,000. Berat daging itu 7 kilo. Jadi 7 kilo harga 30,000. Ini nampak pembaziran. Tapi kalau 30,000 itu dibeli beberapa ekor, katalah 5,000, 6,000 ke 5,000 ke seekor, dengan 30,000 tu kalau 5,000 dah dapat 6 ekor. Jadi 6 ekor ni dapat diagih lebih ramai. Di sini kalau kita belajar, kita perlu pada aulawiyat, kita perlu kepada priority, kita perlu kepada buat pertimbangan muazanat, manakah yang lebih utama di antara beli 30,000 satu bahagian dengan 6 ekor lembu. Tentulah 6 ekor lembu ni dapat diagih. Dan orang miskin ni, dia bukan memilih macam lembu ni, katalah 30,000 satu bahagian itu adalah sangat lazat. Dia bukan itu. Tetapi dia nak menikmati lembu seperti orang lain juga. Satu. Yang keduanya, kalau dia ada pitih banyak, duit banyak, orang kaya macam ni, dia kena ingat kekayaan tu diberi oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala beri. Oleh kerana itu dia kena bersyukur. Cara bersyukurnya, gunakanlah wang itu sebaik-baiknya. Tentulah kalau dia mencari orang miskin, dengan 30,000, 40,000 dapat mendirikan sebuah rumah dengan 2 bilik ke 3 bilik ke. Jadi orang miskin ini yang tidak ada rumah, dia dapat tinggal dalam sebuah rumah anak beranak dan bertahun-tahun, berbanding dengan satu bahagian lembu makan barangkali 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah habis. Kalau buat rumah 30,000, 40,000 ni, dia tahan bertahun-tahun dan boleh didiami, melindungi daripada hujan panas orang-orang miskin. Ini dia panggil keutamaan. Ya. Tentang lembu sumbangan tadi, bila dah diberi kepada AJK Masjid yang menerima niat tadi, kemudian AJK Masjid membuka kepada orang ramai untuk bahagian korban. Dia tanya boleh ataupun tidak. Ya. Dia kena ada
persoalan di situ bahawa pihak penderma lembu itu kena sedekah lembu itu kepada pihak masjid, iaitu jawatankuasa masjid, bukan niat korban. Jadi dia serahkan kepada imam ke jawatankuasa masjid itu dalam bentuk hadiah, dan imam inilah yang menjual 7 bahagian bagi setiap ekor lembu itu kepada orang ramai. Tetapi kalau dia sudah niat korban, awal-awal lagi dia sudah niat korban, hanya wakil saja kepada imam, wakil saja kepada jawatankuasa, lembu-lembu itu sudah jadi lembu korban, maka tidak sah dijual beli lagi. Ya. Okey. Sebenarnya berkaitan dengan haiwan korban ni, banyak sangat berlaku, terutama di persoalan di kalangan ramai ni tentang bila orang tanya, sebagai contoh, bila dia tengok seorang yang berada dengan lembu dia, dengan haiwan dia, apa yang nak buat dengan lembu ni? Dia kata, lembu ni nak buat korban tahun ni. Lembu ni kita nak buat giat korban ni. Dan setengah berpandangan itu telah menjadi satu nazar. Itu yang pertama. Yang kedua tentang daging korban juga. Apakah dibolehkan daging korban ini untuk kesemuanya dibuat majlis jamuan, contoh untuk tahlil, untuk kenduri kahwin dan sebagainya. Okey, soalannya boleh tak yang berpendapat bahawa apabila ditanya lembu ini lembu apa tu, lembu untuk korban, adakah dia merupakan diwajibkan berkorban atau bagaimana? Ada dua persoalan yang perlu dipecahkan di sini, iaitu korban ini ada korban nazar. Korban nazar, seseorang yang berniat nazar korban, maka wajib dia sembelih dan jadikan lembu itu sebagai nazar. Ada satu lagi, kalau dia tentukan, dia panggil ta'yin, tentukan bahawa inilah lembu yang dia nak korbankan, itu pun juga jadi wajib. Tetapi dalam masyarakat kita, apabila dia bawa lembu, orang tanya lembu apa tu? Lembu nak buat gerabah. Maka itu tidak wajib. Kerana dalam kalangan masyarakat Melayu, dalam uruf Melayu, dalam kelaziman masyarakat kita, itu tidak menunjukkan kepada niat untuk wajib. Itu hanya nak mengkhabarkan, nak beritahu bahawa lembu ini adalah untuk dijadikan lembu korban. Jadi dalam bahasa Arab dia gunakan perkataan ja'altu. Jadi kalau bahasa Arab memanglah dia, bila dia kata ja'altu itu maknanya sudah dita'yin, sudah ditentukan. Orang Melayu tak ada bahasa ja'altu ini. Jadi kadang-kadang kita membaca kitab, mengambil perkataan ja'altu, aku jadikan lembu ini korban, maka dia kata sudah wajib. Sebenarnya di kalangan orang Melayu ialah, ataupun dalam kalangan masyarakat kita, perkataan bila ditanya dia menjawab persoalan itu hanya perkhabaran, bukan insya'iyah. Dia ada khabariyah dan ada insya'iyah. Jadi kalau ja'altu itu sudah jadi insya'iyah. Jadi ayat atau struktur bahasa Melayu jarang menunjukkan kepada nazar itu. Kalau anak lulu puasa, agak berasa nak makan kambing je. Sedangkan hak yang perlu katanya lillahi alayya,
wajib atas aku sembelih kambing seekor kerana anak aku lulus SPM. Baru jadi nazar. Tapi kalau orang Melayu pun kata sebut mulut. Sebut mulut. Jadi sebut mulut ini hanya satu perkhabaran. Belum lagi menjadi nazar. Sebut mulut itu perkhabaran. Khabariyah. Ayat khabariyah dia tidak jadi wajib. Ayat insya'iyah baru jadi wajib. Tahlil. Oh, dia syarat untuk daging ini 1/3 diagih-agihkan kepada ataupun kurang daripada 1/3, maknanya 3 bahagian. 1 diberi kepada fakir miskin walaupun sedikit, katalah sekilo, sudah memenuhi dah syaratnya. Tapi dibahagi kepada 3. 1 untuk fakir miskin, 1 lagi untuk orang ramai, dan 1 lagi adalah untuk diri sendiri. Jadi kalau kita sudah katalah sudah beri sekilo daripada orang miskin, itu sudah memenuhi kehendak. Dan kalau kita masak semua, buat tahlil apa semua, tidak ada halangan, kerana yang wajib sampai kepada tangan orang miskin itu asalkan sampai walaupun sedikit. Dan yang lain kita nak buat kenduri, itu memang tidak ada apa-apa halangan. Ya. Sebagaimana kita maklumlah, binatang untuk dijadikan korban itu sama ada lembu ataupun kambing ataupun biri-biri ini, dia mestilah mencukupi syarat dari segi umur ataupun dari segi salin gigi dan sebagainya. Cuma timbul satu soalan berkaitan dengan contohnya kambing import yang disebut sebagai Janafari ataupun kambing bor ni. Walaupun usia dia baru 7 bulan, tapi dia punya segar, dia punya lebih besar daripada kambing tempatan yang perlu cukup umur 2 tahun. Jadi soalan dia, apakah boleh dibuat korban kambing-kambing import yang tak cukup 2 tahun? Ya. Itu satu isu yang juga berbangkit di zaman kita ini, kerana penternak-penternak kambing, biri-biri dan sebagainya, mereka melihat dari aspek perniagaan. Jadi aspek perniagaan tidak menentukan berapa umurnya. Umur 6 bulan pun sudah boleh dijual, kerana yang dinilainya ialah kegemukan, kebesaran saiznya. Itu ahli-ahli yang menternak, ahli-ahli perniagaan nak meniagalah. 6 bulan ke 4 bulan dah boleh jual, itu tidak ada masalah. Tetapi ini kita kena ingat, tadi saya sebut bahawa korban ini adalah ada kaitan secara langsung dengan hablillah, dengan syariat Allah. Jadi kita lihat aspek ekonomi satu aspek. Sepanjang tahun bolehlah nak jual, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan pun kalau dah besar. Tetapi aspek korban, kita kena tengok ketentuan-ketentuan syarak lah. Jadi syarak telah menetapkan bahawa kalau unta itu umur 5 tahun ke atas. Kalau lembu, kambing, biri-biri kambing itu 2 tahun. Kalau biri-biri itu setahun. Jadi ketentuan-ketentuan ini perlu dinilai, perlu dihormati, selain daripada perlu kepada lembu, kambing atau biri-biri yang sehat. Jadi sehat satu aspek, tapi dari segi umur satu aspek. Bukan
hanya melihat kepada sihat dan kegemukan sahaja, tetapi tahunnya. Jadi tahun ini boleh dinilai berdasarkan kepada tanggal gigi, ya. Itu salah satu tanda lah. Tapi kalau ada orang tanya, kalau semua gigi dah patah macam mana? Kita kira tahun lah. Jadi dia kata sekarang tak ada tanda pula surat beranak daripada tarikh bila lahir. Itu memerlukan kepada aktiviti, satu langkahan yang proaktif daripada kita, iaitu membuat surat beranak lah kepada kambing-kambing yang baru lahir. Kalau di negara-negara maju, dia melekat menandakan tarikh lahir itu pada tempat-tempat tertentu lah. Jadi tahu ini lahir bila. Jadi itu perlu kepada dipanggil pentadbiran dan pengurusan, bukan aspek hukum. Jadi ada orang kata, susahlah kalau pergi beli kambing atau biri-biri atau lembu ke Australia, mana dia ada tu. Ini satu isyarat lagi bahawa sepatutnya kita tidak bergantung lembu, kerbau, kambing, biri-biri ini dengan orang-orang bukan Islam. Sepatutnya orang Islam lah yang menjadi penternak-penternak lembu, kerbau dan sebagainya. Itu kita lihat tu. Dari segi fiqh, diajar kita supaya bayar zakat. Tapi kita tak bincang pasal menternak tu. Ternak 40 ekor, keluar seekor. Kita nampak dari segi fiqh, 40 ekor, keluar seekor. Itu saja. Tapi sepatutnya kita bincang dari segi agropertanian, bahawa perlu menternak lembu, kambing, biri-biri sebanyak-banyaknya. Bukan hanya kita mengaji berapa kena keluar, berapa kena keluar zakat, berapa umur yang boleh dikorban. Tapi itu. Jadi kalau orang Islam, tentu orang Islam akan beri perhatian, fokus kepada umur. Ya. Jadi kita tak boleh nak pengaruh dengan kata walaupun dia umur 6 bulan dia sudah gemuk. Betul. 6 bulan sudah gemuk, itu dari segi ekonomi. Kalau nak jual, jual lah. Tapi dari segi korban, kena cukup lah syarat-syaratnya. Ada orang kata, ini ulama zaman dulu. Itu kita nampaklah ada krisis kepercayaan kepada kebolehan ulama dahulu. Kalau kita rasa handal, kita buatlah ijtihad baru lah. Tapi kita merasakan nak cabar ulama-ulama silam itu masih belum mampu. Ya. Ada kalangan kita yang berkorban di hari-hari tasyrik, tetapi daging yang disembelih itu dibuat kenduri selepas daripada hari raya, hari tasyrik. Dan yang keduanya tentang hukum mereka yang berkorban dengan niat korban dengan niat akikah secara serentak. Saya jawab yang kedua dulu. Korban satu ibadah, akikah satu ibadah. Jadi kita tak boleh dalam satu bahagian itu meniatkan korban dan pada masa yang sama niat akikah. Kalau nak akikah, daripada seekor lembu 7 bahagian, maka ambil satu untuk akikah. Akikah lah. Satu bahagian untuk korban. Korban lah. Dan dalam kitab-kitab ada menyebut, hatta kalau 7 bahagian itu, 3 bahagian kita nak jual boleh. Kita tidak niat korban. 4 bahagian saja untuk korban, ataupun 3 bahagian untuk korban, 1 untuk akikah, 3 lagi nak jual. Daripada 7 bahagian masih sah. Ya. Jadi jangan nak 2 dalam 1. Mana satu bahagian itulah korban, itulah akikah. Tak jadi. Akikah, korban. Yang pertama tadi
daging sembelih hari tasyrik. Asalkan kita sudah sembelih pada hari yang ditetapkan, iaitu hari raya pertama, kemudian 3 hari tasyrik, maka itu adalah daging korban. Walaupun banyak zaman dulu orang-orang di Kelantan ni dia jemur, dia jemur panas setahun boleh makan. Jadi tidak semestinya pada hari mesti dimakan pada hari raya dan hari tasyrik saja. Tapi daging itu sudah jadi daging korban. Walaupun pelaksanaannya selepas hari raya masih dia tetap tetap daging korban. Ya. Berkaitan dengan panggil tukar jemelih ni, kadang-kadang kita silap faham tentang upah dan juga sedekah kepada tukar jemelih itu sendiri. Jadi apa sebenarnya yang dibenar dan tidak dibenarkan pada tukar jemelih ni hasil daripada khidmat dia jemelih lembu tadi? Satu yang istilah iaitu upah, satu lagi istilah sedekah. Jadi kalau kita menggunakan khidmat tukar-tukar jemelih ini dan kita sudah berjanji khidmat awak ini kita akan bayar upah, maka itu dijadikan upah lah. Kalau kita masa berjanji, masa melangsungkan transaksi dengan tukar-tukar jemelih ini, kita tak sebut apa-apa, maka kita boleh upah dan boleh sedekah. Yang menjadi isu besarnya ialah dalam masyarakat kita kulit itu. Kulit lembu, kulit kerbau, apa semua itu diberi kepada tukar jemelih yang sebenarnya tak boleh dijual. Daging korban ini tak boleh dijual, termasuklah belulangnya ataupun kulit tak boleh dijual. Tetapi semua yang ambil bahagian tu, katalah 7 orang ambil bahagian, setuju mensedekahkan kepada tukang sembelih, maka boleh disedekahkan, tapi bukan upah, sedekah. Jadi upah kena ada transaksi awal-awal lagi. Seekor lembu ni kita upah awak 200. Ada itu upah. Jadi jangan upah dengan daging. Sebab daging ini satunya tak boleh dijual beli. Jadi upah duit lain. Maknanya perjanjian awal-awal lagi, masa transaksi berlangsung, maka kita kata seekor lembu saya nak upah RM200. Maka pihak yang satu lagi pun bersetuju nak upah RM200. Boleh. Asalkan awal-awal masa transaksi, akad itu sudah dinyatakan, sudah dijelaskan. Ya. Kemudian ada soalan mohon pandangan Datuk tentang korban di luar negara. Kalau kita tengok banyak iklan tentang korban di Kemboja, di negara-negara Afrika contohnya. Jadi mendengar kita ini, menonton kita ini, minta pandangan Datuk tentang apa dari segi afdalnya berkorban di tempat kita ataupun tempat-tempat yang disebut tadi. Ya. Dalam masyarakat kita iaitu melangsungkan korban di luar negara, bukan tempatan lah, bukan. Sebelum itu saya nak beri pandangan bahawa mengikut Jemaah Ulama, iaitu Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, Malaysia ini adalah dikira satu wilayah. Satu wilayah saja, walaupun Kelantan adalah wilayah, Terengganu adalah wilayah, Pahang adalah wilayah, tetapi keseluruhan Malaysia ini adalah dikira baru satu wilayah. Jadi kalau berlaku pemindahan antara Kelantan, Terengganu ke Pahang ke,
dikira bukan atau belum lagi terkeluar daripada wilayah, kerana wilayah yang besar ini iaitu Malaysia adalah baru satu wilayah. Baik. Persoalan yang berbangkitnya ialah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita nak membantu orang-orang yang memerlukan bantuan seperti di Kemboja, di Vietnam, dan sekarang ini ada iklan-iklan di Palestin, ya. Jawapannya, kalau memenuhi syarat-syarat berkorban, maka sahlah korban itu. Tetapi persoalannya macam saya sebut tadi, persoalan pertimbangan, aulawiyat, keutamaannya yang mana. Adakah kita nak beri keutamaan orang-orang miskin di tempat kita, ataupun nak beri keutamaan orang Melayu kata kera di hutan, apa tu, disusukan, anak dalam kandungan dibiarkan, atau macam mana. Itu perlu dapat pertimbangan lah. Jadi kadang-kadang, ini kadang-kadang lah, kadang-kadang cara mewakilkan itu pun tak berapa tepat. Ini saya ambil kesempatan lah supaya muslimin dan muslimat dapat melaksanakan ibadah dengan tepat. Masa kita nak mewakilkan itu, kita kata saya wakil dan izinkan. Ada dua perkataan di situ. Wakil dan izinkan. Sama ada dalam negara, dalam negeri, tempatan, mukim pun kena kata saya izin dan saya wakil dan izinkan. Jadi kalaulah di luar negara pun sama. Kepada wakil-wakil yang nak bawa duit kita pergi ke Palestin, ke Vietnam, ke Kemboja, kita kena kata saya wakil dan izinkan. Kalau tidak akan berlaku nanti wakil atas wakil. Orang yang terima wakil tu, dia wakil pula pada orang lain untuk tukang sembelih dan sebagainya lah. Jadi akan berlaku wakil atas wakil. Dan wakil atas wakil ni adalah tidak sah. Jadi oleh kerana itu kena cermat. Saya wakil dan izinkan. Jadi wakil, kemudian wakil itu bagi pada orang lain pula, itu bukan wakil atas wakil kerana sudah diizin oleh punya duit. Ini. Jadi lagi sekali saya ulang bahawa kalau kita merasakan bahawa di tempat kita ini sudah ramai orang berkorban, ya, dan sudah sampai pada kehendak syarak, iaitu orang fakir miskin kita sudah dapat merasai daging-daging korban, maka ada pihak ni nak menganjurkan supaya ada di tempat-tempat yang susah seperti di Vietnam, di Kemboja ataupun di Palestin, itu tidak ada apa-apalah. Cuma dia kena memenuhi pelaksananya itu perlu memenuhi syarat-syarat supaya korban kita itu adalah sah. Kemudiannya ada satu soalan tentang rezeki afdal. Dia tanya berapa kali kita nak rebel ke anak lelaki, anak perempuan ni, sekiranya kita mampu. Apa yang ataupun akikah ni. Tuju kepada akikah. Korban ni memang korban adalah sunat muakkad. Dan kalau sudah ada di kalangan keluarga tu sudah berkorban, yang lain-lain terlepaslah tanggungannya. Tapi beberapa kali, beberapa banyak, boleh sajalah tiap-tiap tahun ke dalam setahun tu beberapa bahagian pun boleh, tak ada masalah, anak perempuan ke anak lelaki. Tapi barangkali maksud dia nak tanya akikah, bukan korban. Akikah pun sekali saja, iaitu akikah untuk anak lelaki, akikah untuk anak perempuan sekali saja. Cuma dalam amalannya, kalau anak lelaki itu 2 ekor kambing atau 2 ekor biri-biri. Kalau anak perempuan itu cukuplah dengan 1. Tetapi anak lelaki pun kalau kita akikah seekor saja pun anak lelaki sudah memadai. Tapi yang baiknya, yang afdalnya ialah 2 ekor. Dan kalau ditanya tadi beberapa kali, jawapannya sekali sajalah seumur hidup.
Macam haji juga wajib sekali. Kemudian akikah disunatkan sekali. Tetapi selagi tidak diakikahkan, maka budak itu, orang itu masih terhutang dengan akikahnya. Al-murtahinun bil akikah. Masih lagi terhutang dengan akikah. Jadi katalah dia umur sekarang 60 tahun dah. Dapat tahu bahawa arwah ayahnya dulu tak pernah akikahkan dia. Dia boleh akikahkan untuk dirinya walaupun dia sudah umur 60 tahun. Kerana hutang belum dijelaskan. Walaupun tidak berupa wajib, tetapi itu adalah sangat dituntut, iaitu akikah. Sebenarnya ada soalan mungkin yang tinggal di sepadan itu, di Lalepuyu mungkin ni. Dia tanya tentang apa yang Datuk cerita tentang Malaysia ni satu wilayah. Mana kalau kita sembelih daging di Kota Baru nak bagi ke Kuala Kerai, Terengganu, tak ada masalah, satu wilayah. Tapi bagaimana kita di sepadan ni, contoh di Tanah Merah, Lalepuyu ni, kita berjiran dengan Thailand. Boleh tak daging tersebut kita hantar ke wilayah di sebelah Thailand? Jadi dalam kitab-kitab fiqh dia sebut dilarang memindahkan zakat ke wilayah yang lain. Itu zakat. Ya. Tetapi dari segi akikah ini bukan dilarang, keutamaan bagi pada tempat yang akikah ataupun korban itu dilaksanakan. Tapi kalau dah berjiran dekat saja, itu tak ada masalah, boleh. Ya. Maknanya tidak diistilahkan sebagai memindahkan, walaupun wilayahnya adalah wilayah lain. Tetapi kita lihat juga aspek ukhuwah Islamiah ni, ada ukhuwah wataniyah, iaitu persaudaraan secara negara, dan ada persaudaraan secara Islam. Maka persaudaraan secara Islam itu adalah lebih luas daripada persaudaraan secara negara. Jadi kalau kita bagilah di orang-orang di sepadan itu, masih kita bagi kepada saudara kita yang seagama. Ya. Ada beberapa soalan lagi tentang apa ni, masa sembelih itu sendiri. Dia memandangkan masa kita telah dah melangkau ke 3.30 ini. Merasa soalan terakhir ni, dan soalan lain kita akan kumpul ke pertemuan kita minggu hadapan ini. Soalan ni agak nakal sikit ni tu. Dia kata lagu mana kita nak tangan ni. Kadang-kadang dalam majlis korban dia kata ada hak pandai-pandai. Dia tak ada pandai-pandai, dia tak rebah. Tapi dia kata yang ambil dia nak lah. Orang ni orang rebah ni tak tergamuk. Tak perlu masa duk bagi kalau nolu jaga kakak kalau ke mana ni. Dia kata lagu mana nasihat Datuk kepada orang hak lagu ni. Ialah pertama, pertama kita perlu jelas bahawa sebelum diagihkan daging-daging ini, dia masih hak kepada ahli-ahli yang berkorban itulah. Maknanya kalau 7 bahagian 7 orang, masih hak dia lah. Dialah yang boleh bersedekah. Jadi kita tak boleh pandai-pandai ambil hak orang. Jadi kena tunggulah. Hak nak hati ke nak hak mana-mana hak kita nak, beritahu sajalah kepada tuan tu, jangan pandai-pandai. Jangan kita buat manda-manda, ya. Sebab tu kita kata Rabbani. Maknanya kita perlu ikut syariat. Jadi hak orang jangan kita ceroboh. Kalau kita pergi ambil, ya. Jadi itu adalah menceroboh hak orang. Ya. Jadi kita kena, kalau kita ceroboh hak orang, maknanya kita tidak berlaku adil. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berilah hak kepada yang berhak. Jadi daging itu masih hak tuan yang berkorban. Beri hak dia dululah. Nanti dialah bagi pula hak dia tu kepada orang yang dia nak bagi. Kita nak minta hati ke apalah, perut kitab ke perut muda ke, itu kita mintalah atas
Orang yang berkorban tu lah nak bagi. Tapi kita tak boleh nak mana-manda lah. Ya, maknanya seolah-olah itu hak kita. Ya. Alhamdulillah Datuk. Terima kasih kepada saya Samah Datuk di atas penjelasan yang bagi hamba dah rasa jelira dan jawapan yang telah diberikan oleh saya Samah Datuk pada petang ini. Dan beberapa soalan kita akan kumpulkan untuk siri kedua, insya-Allah pada minggu hadapan. Kita akan maklumkan masa dan tarikh untuk siri yang kedua ini. Dan pada penonton-penonton di luar sana yang ada persoalan, bolehlah ajukan pada saya. InsyaAllah kita akan jawab untuk pertemuan akan datang ini. Dan sebelum berakhir, saya bagi pihak Jabatan Mufti Negeri Kelantan dan terima kasih kepada semua penonton. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang telah menjayakan program pada pagi ini. Terutamanya rakan-rakan saya daripada Usia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, yang berhormat Datuk Pengarah Jabatan Halal Agama Islam Kelantan melalui bahagian dakwahnya yang telah sama-sama dengan kita pada petang ini untuk sama-sama menjayakan program Bicara Mufti Fiqh Ibadah Korban ini. Semoga kita bertemu untuk siri kedua nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.